Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas pada hari ini kita akan belajar asas sains komputer tingkatan 2 yang dia akan ajar oleh saya lah, iaitu Cikgu Muhammad Razif bin Adnan. Seterusnya standard kandungan 3.2 subtokok arahan. Seterusnya standard pembelajaran 3.23 iaitu menghasilkan atur cara yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan. Inilah topik yang kita akan belajar pada hari ini ya semua. 3.23 atur cara yang melibatkan gabungan pelbagai struktur kawalan. Okey, yang pertama sekali adalah sesebuah kod atur cara perlu lebih dinamik dan kompleks untuk menghasilkan atur cara yang mampu melakukan pelbagai fungsi seperti pengisian, pemilihan, kawalan akses dan sebagainya. Okey, yang kedua adalah ia boleh dihasilkan dengan menggabungkan pelbagai struktur kawalan. Okey, baik. Tujuan utama penggabungan pelbagai struktur kawalan adalah untuk menghasilkan satu atur cara yang boleh dan berupaya melakukan pelbagai fungsi menarik dan seronok digunakan oleh pengguna. Okey, yang last sekali adalah suatu atur cara yang mempunyai fungsi yang terhad akan dianggap stereotip dan besar kemungkinan pengguna tidak berminat untuk menggunakan atur cara sebegini. Okey, hal ni kita perlu titik beratkanlah. Atur cara yang mempunyai gabungan pelbagai struktur kawalan adalah lebih dinamik, kompleks dan interaktif. Okey, jenis-jenis struktur kawalan adalah terbahagi kepada 4. Yang pertama, struktur kawalan jujukan, struktur kawalan ulangan, struktur kawalan pilihan, struktur kawalan pilihan bersaran. Okey, kalau kita dapat soalan, first kali yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengenal pasti masalah. Okey, jom kita baca soalan dan kita kena pasti apa masalah yang kita perlu selesaikan. Okey, Yok Lian ingin menghasilkan satu permainan. Okey, kita perlu hasilkan satu permainan untuk meneka nombor dengan menggunakan gabungan pelbagai struktur kawalan. Okey. Ini adalah first yang kita perlukan, iaitu kita akan menggunakan gabungan pelbagai struktur kawalan. Okey, yang seterusnya satu nombor rahsia yang perlu diteka dan dijadikan pemalar, di mana nilai ini tidak akan berubah. Okey, kita akan declare nombor rahsia sebagai pemalar. Maksudnya dia tidak akan berubah. Okey, pengguna perlu memasukkan nombor integer. Okey, ini adalah input. Ingat yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau dia kata pengguna perlu memasukkan nombor atau memasukkan apa-apa maklumat, ia merupakan satu input. Jadi ia adalah dua perkara yang kita perlukan dalam permainan ini. Perkara yang kedua lah. Okey, dan yang ketiga dia bagi syarat. Jika nombor yang dimasukkan tidak bersamaan nombor rahsia, okey, ini syarat. Jika nombor tidak dimasukkan tidak bersamaan dengan nombor rahsia, satu mesej akan dipaparkan. Mesej ini adalah lebih kecil atau lebih besar. Okey, ini mesej dia lah. Lebih kecil ataupun lebih besar. Setelah berjaya meneka, atur cara akan paparkan syabas sebanyak 5 kali. Okey, macam dalam buku teks ni, dia kata mengenal pasti input yang diperlukan. Pengguna perlu masukkan integer. Itu adalah langkah yang pertama. Dan yang kedua adalah mengenal pasti proses dan struktur kawalan yang terlibat. Okey, seperti yang awak tahu, selagi orang tu teka salah, koordinat akan berjalan sehingga dia teka betul. Jadi apa yang kita gunakan adalah gabungan pelbagai struktur kawalan, yang mana ia akan selagi kita akan gunakan ulangan Y. Okey, untuk yang kedua, ingat tak dia ada buat syarat. Jika nombor yang tidak bersamaan dengan nombor rahsia, maka satu mesej akan dipaparkan. Ingat tak dia ada buat syarat, jika nombor dimasukkan tidak bersamaan nombor rahsia, maka satu mesej akan dipaparkan. Okey, ingat tak yang kita pernah belajar, kalau kita ada syarat, maka dia akan jadi kawalan ulangan pilihan. Jadi struktur kawalan ulangan pilihan digunakan. Contohnya macam if semua tu. Okey, dan yang ketiga, ingat tak yang dia memerlukan paparan syabas sebanyak 5 kali kalau dia berjaya, kalau dia betul lah. Okey, itulah yang terakhir kita guna for. Maksudnya ada syarat, iaitu sebanyak ulangan 5 kali.
Kita gunakan ulang-ulangan pilihan ni sebab dia ada syarat. Jika, kalau ada perkataan jika, kita akan gunakan ulangan pilihan. Sebanyak 5 kali, kita akan guna kawalan ulangan. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni, langkah yang kedua adalah menulis algoritma bagi penyelesaian masalah. Okey, daripada nombor 1, nombor 2 tadi, kita akan declare ataupun kita akan membuat algoritma yang pertama. Macam kita tahu, kita dah kenal pasti pemboleh ubah yang akan digunakan dalam atur cara. Contohnya macam rahsia, iaitu nama rahsia yang kita akan letak dalam permainan ni. Teka adalah sama ada guna masukkan nombor yang betul ataupun tidak untuk kita bandingkan, dan nombor boleh ubah yang akan dimasukkan oleh pengguna. Dan I untuk kita buat syarat untuk kita keluarkan syabas sebanyak 5 kali seperti soalan yang tentukanlah. Okey, yang kedua, kita setkan rahsia kepada satu nombor integer, teka kepada true dan I kepada 1. Kenapa? Sebab rahsia ni kita gunakan integer kerana kita hanya menggunakan nombor bulat sahaja. Teka kepada true sebab kita nak tahu penyataan orang tu betul ke tak. I kepada 1 sebab kita nak buat 5 kali. So kita daripada 1 sampai 5. Setkan nombor kepada nombor integer ni penting ya, sebab kita nak nombor integer nanti pengguna masukkan nombor perpuluhan. Jadi tak valid lah untuk permainan ni. Okey, yang keempat adalah jika rahsia nombor tu sama dengan nombor pengguna masuk. Jadi kalau betul, keluar syabas sebanyak 5 kali. Dan jika salah, akan keluar syarat yang ini, iaitu nombor tekaan lebih besar pada nombor rahsia, nombor tekaan lebih kecil daripada nombor rahsia. Okey, akhir sekali, jika dah berjaya semua ni, barulah kita akan paparkan terima kasih kerana menyelesaikan permainan meneka nombor ini. Okey, langkah ketiga adalah melukis carta alih. Sama ada kita akan melukis carta alih atau menulis sudoku, ikut kesesuaian soalan lah. Tapi dalam buku teks ni kita buat carta alih. Okey, awak boleh refer dan awak pernah belajar sebelum ni daripada tingkatan 1 untuk membuat carta alih berdasarkan soalan. Jadi inilah macam biasa, kita ada mula, akan isytiharkan pemboleh ubah, setkan rahsia sama dengan 49. Cikgu akan ajar nanti dengan lebih detail dekat coding. Yang ini setkan adalah bila kita nak isytiharkan atau tetapkan. Okey, macam biasalah awak dah belajar di tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey, yang seterusnya adalah langkah 4A. Kita dah menghasilkan atur cara, tapi bagi buku teks ni dia ada buat langkah 4A, iaitu menggunakan Scratch. Menggunakan Scratch ni kita dah belajar pun masa tingkatan 1, jadi cikgu dah tak nak ajar lagi. Kita proceed terus kepada Python, iaitu langkah B. Okey, seterusnya kita akan pergi ke langkah 4B, iaitu pengekodan dengan menggunakan perisian aplikasi Python. Kita nak buat permainan kan. Yang pertama, permainan kita mestilah bagi tajuk. Mana ada kita masuk-masuk mainan tak ada tajuk. Jadi kita buat print. Ingat tak print ni untuk apa? Print untuk kita display pada pengguna. Kita buat print dan kita tulis tajuk permainan meneka nombor. Kita buat star-star ni untuk bagi tahu tajuk lah bagi permainan ni. Okey. Lepas tu bila kita dah buat tajuk, kita nak declare pemboleh ubah. Macam yang awak tahu, pemboleh ubah kita ada rahsia, teka, nombor dan juga I. Okey, yang pertama cikgu nak buat rahsia. Okey, rahsia ni adalah nombor yang akan diteka oleh pengguna. Rahsia sama dengan 49. 49 ni adalah bergantung kepada awak. Awak nak buat nombor 10 ke, 20 ke, 30 ke, ikut keselesaan, ikut permainan awak yang nak buat lah. Kalau awak nak teka nombor 5, awak buatlah rahsia sama dengan 5. Okey, lepas tu teka sama dengan true, sebab kalau teka tu true, barulah kita akan keluar syabas-syabas tu. Selagi dia teka salah, jadi tak akan keluar lah. Dia akan loop sampai orang tu teka betul.
teka ni adalah pemboleh ubah dan kita declarekan sebagai true. Okey, ingat tak tadi kita guna Y untuk kita punya kawalan. So, kita buat Y teka. Selagi orang tu teka salah, benda ni akan play. So, teka nombor. Ini adalah nombor akan dimasukkan oleh pengguna. Kita nak input daripada pengguna. So, kita akan tulis nombor. Sebab apa saya tulis nombor? Sebab tadi kan kita dah buat atas tadi langkah-langkah nombor adalah nombor untuk pengguna masukkan. Nombor sama dengan int ialah integer. Lepas tu input adalah untuk input lah, function input. Dan kita paparkan masukkan nombor tekaan anda. Okey. Lepas tu, if ini adalah untuk syarat. Syarat pertama iaitu selagi nombor tak sama nombor pengguna yang masuk dengan rahsia yang kita tetapkan 49 ni, selagi itulah ia akan running. Jadi kita tekatkan syarat ini iaitu tu kawalan pilihan. Sebab kita guna if rahsia, kita ambil pemboleh ubah rahsia ni equal to nombor. Nombor ni apa yang pengguna masukkan. Pemboleh ubahlah kita ambil nombor je. For kita buat ni, kalau benda ni sama, barulah kita buat for I in range. Maknanya I untuk kita ulang 5 kali perkataan syabas tu. Kita akan tulis for I in range, maksudnya range 5 kali. Ini kalau kita nak buat 5 kali lah syabas, sebab soalan tadi nak 5 kali. Kalau dia nak 10 kali, kita buat 10 kali lah dalam kurungan ni. So, kita akan print, akan paparkan syabas 5 kali. Lepas tu teka tu sama dengan false, salah. Kalau tadi dia teka tu betul. Kalau teka tu salah, kita akan keluar else if rahsia, iaitu rahsia yang kita tetapkan tadi lebih kecil daripada nombor orang tu masukkan. Jadi kita akan paparkan nombor tekaan lebih besar daripada nombor rahsia. Lepas tu else, nombor tekaan lebih kecil daripada nombor rahsia. Tu maksudnya else ni, kalau rahsia lebih besar daripada nombor lah, maksudnya nombor yang dia orang masukkan lebih besar daripada nombor yang kita tetapkan 49. Ia akan keluar nombor tekaan lebih kecil daripada nombor rahsia. Lepas tu else ni, dalam sekali kita barulah kita buat print paparkan terima kasih kerana menyelesaikan permainan meneka nombor ini. Okey, selepas kita run, dia akan keluar permainan meneka nombor. Dan saya masukkan nombor 20. Ia akan keluar nombor tekaan lebih kecil daripada nombor rahsia. Seterusnya saya akan masukkan nombor 60. Ia akan keluar nombor tekaan lebih besar daripada nombor rahsia juga. Okey, seterusnya saya akan masukkan jawapan yang betul lah, iaitu 49. Kita tengok dia akan keluar apa. Dia akan keluar syabas sebanyak 5 kali. Dan ia akan paparkan di bawah sekali ialah terima kasih kerana menyelesaikan permainan meneka nombor ini. Faham tak? Okey, itu sahajalah untuk yang coding. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semua kerana memberi tumpuan yang baik. Terima kasih kepada semua ya.